Baik, hari ini dalam siar, dalam rancangan Ruang Temu, kita bersama dengan tetamu yang cukup-cukup istimewa, yang cukup-cukup saya hormati dalam industri filem tanah air. Saya bersama dengan Datuk Yusof Haslam. Apa khabar, Datuk? Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, Datuk. Basically, dalam rancangan Ruang Temu ni, kita akan mengimbau kembali kenangan-kenangan dulu, macam mana bermulanya. Okey, jadi soalan yang pertama ni kita nak teruskan. Siapakah Datuk Yusof Haslam sebelum bergelar seorang pelakon? Saya hanya insan biasa. Hanya seorang pemuda, orang kata, yang lepasan sekolah, ya, lepasan SPM, kemudian apply berangan lah jadi inspektor polis. Apply tak dapat. Lepas tu macam-macam kerja saya buat lah. Sampailah pergi ke Merdeka Studio jadi extra dengan bayaran RM4 kan. Teman tu RM4, hari ni 40 lah. Dia tarik sponsor teman tu. Jadi sampailah dekada kekangan tu, arwah bapa bising, jangan buat kerja sia-sia. Pergi buat kerja cari duit, aku tak mampu nak tampung kau kan. Jadi saya bekerja sebagai bas konduktor, ada kosong ketika tu, dengan gaji RM7. RM70 lah macam ini. RM70 itu semua pengalaman-pengalaman yang mematang kita lah. Saya kerja 10 bulan sebagai bas konduktor dengan paksaan arwah bapa saya dan abang saya. Dan bagi saya itu bukan paksaan bagi saya. Dia paksa tapi untuk betulkan anak dia lah. Kalau tidak kita menjadi budak jalanan yang tanpa ada tuju. Kan? Dan zaman tu nak jadi usia saya belasan tahun, 18 tahun, kita nak main berangan, nak jadi bintang filem pun industri tengah sunset industri. Filem Melayu dia sangat orang kata apa? Merudum. Tak ada penonton nak tengok kan. Jadi TV yang ada pun TV satu je. Lepas tu tiap satu je. Jadi ni semua pengalaman lah. Dan saya alhamdulillah 10 tahun saya bekerja sebagai 10 tahun pula. 10 bulan saya bekerja sebagai bas konduktor, mematangkan diri saya lah. Untuk menjadi seorang pemuda yang tahu apa itu erti kehidupan. Makna kehidupan. Jadi kalau sebelum jadi konduktor bas tu, Datuk pernah berlakon ekstra di Merdeka Studio? Ekstra lah, ekstra. Sambil-sambil daripada bas konduktor pun lagi tu. Waktu yang sama lah. Lagi juga, tapi siapa boleh kerana RM4 tu kata, walaupun RM4 bukan sampai RM4, kita nak glamour, aku nak glamour. Apa ke belakang tombak tak nampak apa. Jadi apalah, itu semua bagi saya satu pengalaman yang manis, yang berikan saya pengalaman bahawa hidup ni bukannya mudah. Kadang-kadang kita baca majalah, wah pasal bintang filem ni, wah kita seronok pun nak jadi pelakon filem kan. Tapi realitinya kehidupan ketika tu amat sukar. Dan saya hormati bintang-bintang dulu yang bekerja, berlakon, mencari rezeki tanpa buat kerja lain, memperhambakan diri dalam dunia seni atas nama seni semata-mata. Bukan pasal duit sangat. Itu kita respect. Bila saya dah masuk benda ni, baru saya tahu, dan bidang ni baru saya tahu bahawa ini satu bidang yang indah khabar di rupa sebenarnya. Jadi saya buat persiapan lah. Saya minat dalam bidang filem ni. Jadi bagi saya kena buat sesuatu. Itu yang saya buat lepas saya berhenti bas konduktor. Saya berhenti bas konduktor sebab saya dapat offer daripada filem Permintaan Terakhir. Shaw Brothers panggil saya Uji Rashid, Nozinani buat screen test dengan Sony Abdullah sekali. Dan arwah Sony Abdullah dah meninggal. Jadi dalam pada itu nasib saya baik, dapat peluang berlakon. Watak supporting lah ketika tu, gambar color tu. Itu terasa seronok sangat lah gambar color. Masa tu filem Melayu semua hitam putih. Faham. Itulah kisah. Hai Lin, selamat pagi Tiani. Selamat pagi. Lin, jangan lupa ajak Idaham dan kawan-kawan yang lain ke rumah malam ini tau. Kalau itu ajak pun, I consider myself invited to 21st birthday Tuan Puteri. Jadi maksudnya betul apa yang kami baca, yang mana Datuk memang pernah memegang watak di dalam maksudnya jadi ekstra untuk filem. Bukan apa, ekstra saja. Ekstra sajalah. Boleh dia kata menjadi pengawal, tak ada jadi pengawal. Bukan. Tak ada. Kalau ikut tengok balik gambar tu, kalau saya jadi masa tu saya dah dekat 70 sama. 70 lebih. Saya jadi ekstra dalam ramai-ramai ekstra yang dekat Tanggayam tu kan. Jadi ekstra dulu satu hari ada diorang panggil, tak cukup ekstra, saya pergi ke sana dapat RM4. Itu sekali saya pergi, lepas tu saya balik-balik dengan bayaran RM4. Itu start jadi ekstra. Untuk filem apa tu? Untuk filem betul lah, Laksman Doremi ekstra. Laksman Doremi. Itu jadi ekstra belakang, kita pun cari-cari mana kita.
Oh, okey, Jadi faham. itu satu hari tu. Kemudian lepas tu saya dah masuk je apa ni, buat kerja saya sendiri, buat macam mana kerja. Tapi lepas sekolah tak ada apa-apa kan. Jadi itu satu proses bagi saya. Dan dalam masa saya pada tahun 73 tu, 74, 73 tu, saya pergi pada Studio, curi-curi juga berlaku jadi ekstra. Jadi pegang tombak, itu tu kan, jadi orang kampung. Dan ada juga watak-watak lah, ada satu dua scene yang saya jadi apa benda lah. Jadi pegawai penjara ke begitulah. Dengan pistol kat tepi tu. Dapatlah RM7, ada dialog sikit. Ada dialog sikit. Jadi lepas tu Shaw Brothers panggil saya berlakon dalam Merdeka Film Permintaan Terakhir. Masa tu saya tengah kerja Baskun Nata. So saya tinggalkan Baskun Nata, saya ambil berlakon dalam filem Permintaan Terakhir dengan gaji saya RM1,500 untuk filem tu. Shooting dia sebulan, babak saya melibatkan dalam 10 hari je. Jadi rasa besar betul, RM1,500. Zaman tu saya kerja Baskun Nata gaji RM200. Oh, banyak beza tu tu. Ini semua proses yang saya lalui lah. Lepas tu saya ikat kontrak dengan Shaw Brothers selama 3 tahun. Dia berlakon filem Jiwa Remaja dan sebagainya. Cinta dan Lagu. Dan masa itulah saya rasa saya tidak boleh menumpukan ini semata-mata kerana saya perlukan kehidupan yang lebih selesa. Itulah minat saya dalam bidang filem tak pernah putus. Saya berniaga. Saya jual baju bandel. Macam-macam saya buat kerja-kerja yang sambilan lah saya buat. Sampailah saya jual kereta terpakai. Saya pernah jual used car dealer. Kereta-kereta saya pernah jual dengan Jamal Abdullah. Datuk Jamal Abdullah beli kereta saya. JJ, ramai lagi lah pelakon-pelakon, penyanyi, lepas tu orang awam yang beli kereta dengan saya. Dapatlah komersial, satu kereta ada RM500, ada yang RM300, ada yang satu kereta RM3,000, saya untung. Oh, besar tu tu. Masa tu saya terasa saya lebih tenang jiwa saya apabila saya berlakon, dalam masa yang sama saya buat kerja lain untuk ekonomi. Sebab tidak, kita ni orang nampak sebagai pelakon filem tapi tak ada duit. Nak beli kereta pun duit tak ada. Kan? Betul. Dan dalam pada proses tu pula, pada awal-awal pada tahun 70-an sebelum saya buat perniagaan ni, saya nak recap balik lah. Arwah kawan saya, Latif Ibrahim, dia kata, Sok Aslam, you punya belajar nyanyi. Kau dah berlakon ni berapa, setahun, 2 tahun sekali kan? Betul. Jadi saya pergi ikut Latif Ibrahim, pergi buat stage show lah dengan Arja Afar semualah, ke Sabah selama 2 minggu. Saya dapat duit ketika tu lebih kurang dalam 4-5 ribu dapat. Banyak. Satu hari show dapat 400. Sebelum tu saya berlatih menyanyi ni. Arwah Latif Ibrahim, kita pergi belajar. So, aku dah kawan, so kan dia ada band kan. So kita belajar nyanyi lah. Dapat dah 3-4 lagu. Pergi buka boleh nyanyi. Suara tak sedap, tapi boleh nyanyi lah. Sedap. Boleh nyanyi. Dapat tu saya rasa, ni mak jadi penyanyi ketika tu. Itu Latif Ibrahim dia bayar masa tu 600-700. Saya ikut belakang ni kan dapat 400, kadang-kadang 200 pun saya pergi juga. Jadi tapi saya tahu saya bukan penyanyi, saya tak ada bakat untuk jadi penyanyi. Setakat menyanyi bilik air boleh lah. Tapi stage show ketika tu orang dah kenal kita, dapatlah duit. Tapi benda tu tak kekal lah. Tu yang saya buka kantin, buka restoran dan sebagainya. Saya fikir saya perlu ada serampang dua mata lah. Di samping kita minat berlakon, kita ada pekerjaan lain untuk menampung kehidupan. Saya masa itu pun dah kahwin. Bila kita dah kahwin, kehidupan kita lebih fikirkan soal masa depan anak-anak. Betul. Ya, itu lebih penting bagi saya. Tak penting diri kita lagi. Tapi jiwa saya, walaupun saya buka restoran, saya berlakon siri-siri PJ di RTM, tu yang kenal Ahmad Taimi semua tu. Jadi masa yang sama tu juga, saya buka restoran, masa betul berlakon, saya pula apply ada penswastaan RTM ketika tu, diswastakan program drama. Saya buka company nama dia Scope Production dengan rakan polis saya lah. Jadi kebetulan alhamdulillah, daripada situ restoran di bawah, pejabat di atas kecil, pejabat saya sewa 300 je. Staff seorang je staff dia. Lepas tu yang galak join saya, Sajid Misai, itu sahabat lama saya lah. Dia join, dia kerja dengan saya, jadi assistant saya apa semua kan. Dan itulah proses dia. Daripada saya buat drama kepolisian, main drama, saya berlakon cerita kepolisian sebab saya berlakon cerita Bukit Kepong. Saya kenal ramai polis-polis yang jadi kawan-kawan. Jadi itu yang bawa saya nak buat cerita polis. Saya pula cerita nak jadi inspektor polis dulu. Dan kawan-kawan saya kata, kau buatlah cerita polis tu, betul tak? Kita bantu kau. Kawan-kawan tu angkat inspektor, ada ASP semua kan. Jadi proses tu saya lalui, proses pembelajaran tu, saya buat cerita polis. Alhamdulillah, drama-drama kepolisian saya ketika tu, daripada drama-drama aku terakhir 85, saya buat roda-roda aku terakhir dan sebagainya.
sampailah ke Gerahas kan. Kita dah terbitkan untuk siri kepolisian ni tidak lebih daripada 2,500 siri lebih. Untuk Gerahas saja kita buat 1,000 lebih. Betul. Tak masuk roda-roda dengan siri-siri lain. Dan alhamdulillah benda-benda tu datang juga segalanya daripada minat saya. Saya pun tak sedar yang diri kita ada bakat dari segi membuat cerita, dari segi pengarahan. Semua kita belajar daripada orang lama juga. Dulu saya pernah ambil Aziz Jaafar jadi pengarah, saya ikut belakang dia. Tapi kita pun banyak belajar daripada menonton filem, buku-buku filem kan. Itu adalah proses pembelajaran saya lah. Dan daripada filem pertama, lepas saya buat 60 drama TV selama 5 tahun, barulah saya buat filem untuk menimba pengalaman 5 tahun saya ambil. 5 tahun buat drama dulu. 30 umur saya, tu galak saja misal ikut saya tu. Berumur saya 30 sampai umur saya 36, baru saya buat filem. 5 tahun selepas saya mengumpul duit ketika tu untuk buat filem, tapi takut. Tapi isteri saya, Yus, you buatlah filem. Saya takut banyak orang buat filem kecundang. Waktu tu, zaman tu. Dan saya ada menyimpan duit yang agak besar juga jumlah dia. Saya tak beli apa. Nak buat tak buat, nak buat tak buat. Pasal takut, pasal banyak kawan-kawan buat habis. Buat belanja masuk kos tak tinggi, dalam 300,000. Buat-buat hanyut, hanyut. Jadi menakutkan kita. Betul. Jadi apabila Aziz Imam Osman, dia mengarahkan filem di bawah produksi lain dia buat. Dia mengarahkan filem Fenomena. Gambar tu boom. 1.5. Cerita musical dia buat. Saya dengan isteri saya dia kerja MS. Saya ambil dia balik, dia kata, "Yus, saya nak tengok wayang. Kita apa? Fenomena." Aziz Imam Osman direct. Saya pun minat search. Ingat? Yes. MB search. Lagu Isabel. Jadi saya pun pakai wayang juga, tengok dia balik office, tengok balik tengok saya pun bagus cerita dia. Mula-mula pergi panggung tu nak tengok search kan. Lepas tu tengok cerita bagus, repeat 2 kali ya. Itu isteri saya kata, "Yus, you tak nak buat filem ke? Ada sebuah lama dah. Tengok Aziz dah buat. Umur Aziz lagi muda. Dia dengan you beza 8 tahun. Itu dia budak dah tu." Dan saya masa tu umur saya dalam 35, 36. Saya dah buat drama TV banyak dah, agak popular dah. Saya buat Rimau, cerita tentera semua tau. Okeylah, saya buat. Saya ambil separuh daripada duit simpanan saya tu. Buat tu, lepas tu ada dengan bantuan Finas. Terima kasih kepada Finas. Finas juga bagi, bukan bantuan apa, pinjam dengan Finas. Pinjam, okay. SKP, Skim Kemudahan Produksi ketika tu, 90,000. Pinjam dengan duit saya sikit. Saya mengarah free. Dengan tak ada cas. Sebab apa kita nak jimat ke belanja. Nak jimat belanja. Saya belanja 300,000 lah ketika 300 lebih. Dan alhamdulillah dengan izin Tuhan, dengan isteri saya menjadi salah seorang daripada penasihat skrip. You jangan, ni bintang apa yang ambil ni? You nak jual apa ni? Kan? Mana commercial you? My wife dia tengok cerita orang putih, cerita Hindustan dia tengok tau. Dia kata you make gambar mesti elemen tu tarik orang. I pergi tengok panggung cerita Fenomena because I minat search. Bila I tengok masuk panggung open cerita bagus, I buat pergi kali kedua. Tu tarik orang mulut ke mulut. You mesti ada umpan tu. Itu yang dia kata ambil Sheila tu, watak tu bukan watak Sheila. Betul. Orang lain. Watak dia watak Sheila Rosli. Oh, asalnya. Ya, saya tak sempat offer. Baru plan nak panggil dia. Dia kata, "I tengok skrip you okey, tapi I tak setuju casting you. Ambil dah satu tarikan. Kita berpegang mesti ada senjata. You ada senjata. Senjata you pun dah berumur. Dah 36 kan? Nur Kumasari pun dah berumur juga 30 kan. You mesti ada satu tarikan. Walau I tengok skrip you okey." Itulah panggil Ella sebagai umpan, bagi ubah sikit cerita dia, tapi tak lagi jalan cerita. Tak lagi kita cuma ubah dia main structure. Alhamdulillah filem tu mencatat kutipan yang bagus, 1 juta kata zaman tu. Alhamdulillah dengan rebate. Itu yang start. Kali kedua juga isteri masih jadi penasihat. Saya tak rasa lah, kita ada ego kita. Saya ada ego saya, tapi galak biasa pesan lah saya. Dia apa dah ni Datuk Usof Aslam, apa your wife complain, dia komen ni lah. Betul Sof, betul dia cakap Sof. Tak boleh shot sendiri tu. Lepas tu yang kedua, yang sembilu, ketiga tu pun my wife idea. You buat cerita love story Awi. Awak nak buat cerita lain, suruh buat cerita ni. You buat dia cerita ni, I bagi tu cerita. Dia lebih tahu cerita Awi daripada saya sendiri. Dia kasi majalah. Yalah zaman tu kan. Jadi alhamdulillah lepas tu dia kata ambil. Dia belikan lagu-lagu, lagunya selalu dengar dalam radio ni, sedap lagu ni kan. You ambil, you buat pendekatan musical dalam cerita dia. Sesuaikan, dan filem you mesti ada touch. Mesti ada feel. Jangan you artis you tengok cerita ada feel, orang tak feel. Itu shot sendiri.
Gambar mesti ada feel. Tengok cerita Hindustan, cerita putih macam cerita, kalau tak ada feel, orang tak tengok. Kan? Itu yang ada, saya masuk elemen musical. Musical, betul. Musical dan drama ada cerita tu kan. Dan alhamdulillah gambar tu untouchable lah. Betul. Sampai hari ni tu sebenarnya. Dia kita kutip tu filem tu dengan bajet tak sampai 1 juta, kita collect 4 juta ketika tu. Terpanjat dunia industri kata gila betul gambar ni. So ada sahabat saya bagi tahu, sahabat filem lah. Saya buat gambar kedua, isi kata-kata you sambung cerita ni. Kan? Tulang belakang. Yus, ekonomi kita tak kuat. Skop ni baru lagi Yus. Orang tak kuat. You kena kuatkan ekonomi dulu, simpan duit, ada harta sikit, barulah you pergi benda apa you nak buat. Tapi jangan gelojoh sangat. So, kita nak buat lain, buat ni kata. So, kita buat struktur cerita dia, bincang dengan kawan-kawan, saya ada bermain dengan imaginasi. Dan saya pun dah seronok ketika tu. Saya panggil kalau kawan-kawan saya, ada kawan di Syok Kelana, saya panggil minta input. Ada yang tak setuju, ada yang setuju. Galak setuju pun saya selalu. Galak kata stop. Bagus, bini kau idea bagus, kau buat bini. So saya pun gitu. Kemudian itulah saya panggil Awi semua kan. Tu nampak rambut panjang. Saya tengok Awi ni rambut panjang macam buragas tu kan. Dia rock. Tapi kata isteri saya peminat ramai ni. Betul. Dia tengah handsome pun ketika tu Awi dengan siapa? Dengan si Era first time dengan saya. Dia panggil Ziana. Ziana ni saya minat, saya tengok dekat TV, saya suka lagu-lagu dia. Betul. Saya tengok dia keluar TV. Saya nak cari watak pengoda siapa. Saya tengok. Saya kata budak ni aku nak ambil. Jadi itu right choice. Betul. Dia datang, bang, kata Ziana, adik boleh berlakon bang, adik ni tak ada pengalaman, adik hitam bukannya lawa bang. Ingat Ziana, dia pun diri. Dek, kau lawa dek. Punya abang sebagai lelaki, abang kau lawa. Kau seksi, kau kena nampak ni. Okey abang ajar saya lah kan. So kita buat screen test yang kecil sikit, kita tengok, boleh. Kita tahu, mata kita sebagai mata pengarah. Alhamdulillah. Gambar tu, main tak disangka 6 juta kutip. Di luar jangkaan, 4 juta pun tak ada filem Melayu. Nak dapat 1 juta pun sakit. Dan orang yang bercakap dengan saya, so kau nak buat 92 so. Kau jangan perasan so. Sebab apa? Yang pertama tu bukannya kutipan. Habis loteri kata dia. Tengok kutipan loteri. Filem Melayu tak ada sejarah nak dapat sampai 4 juta loteri. Kau jangan berangan. Saya kata, Jis, saya buat ni bukan fikir kutipan 4 juta. Dapat cover cost pun jadilah. Kan? Sekali gambar tu untouchable 6 juta lebih kolek. Kawan tu jumpa, dia tepuk dahi dia. Gila lah kau dia. Bagi saya semua datang dengan izin Allah SWT. Betul. Bukan sebab kita hebat. Kita buat sehabis mampu kita. Apa ni, gerak hati manusia datang daripada Allah Taala. Betul. Jadi saya bagi tahu, bagi benda-benda saya ni bukan sebab saya hebat. Ya, semua orang hebat, ada orang lebih hebat daripada saya. Saya selalu titipkan perkara ni pada Syamsul juga, anak-anak saya Syafiq. Kejayaan sebuah karya kita, apa sahaja yang kita buat sehabis mampu. Kejayaan kita capai, kita harus redha dengan pemberian Allah SWT. Dia menentukan segala-galanya. Kan? Itu dia. Terbaik Datuk. Okey Datuk, kita nak recall balik. Okey, sebab kalau ikutkan filem Bukit Kepong, memang antara salah satu filem yang wajib ditayangkan bersempena dengan bulan-bulan kemerdekaan, bulan-bulan patriotik kan. Jadi, boleh tak Datuk share sikit pengalaman Datuk berlakon dalam filem Bukit Kepong dan berlakon bersama dengan Allahyarham Jin Samsudin? Ya, saya Jin Samsudin ni, itu filem kedua saya lah dengan dia selepas saya ada Syok Parimu kan. Macam budak umur saya 26 saja. 25 ke mana lupa dah. Jin panggil saya lah. Bila saya dipanggil itu satu penghormatan lah. Apatah lagi filem ni filem sejarah. Sejarah perjuangan anggota polis yang diserang satu balai sampai ramai mati kan. Saya tahu sejarah tu. Saya rasa gembira lah. Saya, Husin Abu Hassan, semua arwah Husin Abu Hassan. Saya pergi duduk, saya tinggal di Lenga. Di Bukit Kepong area tu juga dekat di Lenga selama lebih sebulan, lebih 2 bulan. Kita ni duk pakai uniform baju tu kan, menunggu tengok Tan Sri Jin mengarah. Tapi dia tekun lah. Dan saya tidak nafikan Jin Samsudin merupakan idola saya. Dan dunia filem, P. Ramlee idola saya, Jin Samsudin idola saya masih hidup ketika tu. Saya dream nak jadi macam dia. Saya tengok cara kerja keras Tan Sri Jin ni, dia ni very particular lah orang ni. Very serious, tapi garang orang dia. Lepas tu saya pun garang juga. Tapi kita banyak belajar. Dalam filem dia garang sebab dia nak benda-benda tu jadi bagus kan. Saya terima kasih pada Jin, Tan Sri Jin, arwah Tan Sri Jin, Allahyarham, di mana saya banyak mendapat input lah, tengok cara dia bekerja, ketokonan dia dengan serius dia. Dan gambar tu sebenarnya adalah satu gambar patriotik tentang perjuangan
anggota polis ya yang diserang lebih kurang tak salah saya berapa puluh orang, dekat 100 orang anggota komunis yang menyerang. Dan saya beruntung dapat jumpa pada orang-orang yang masih hidup. Arwah Yusuf Rono tak salah saya. Jumpa dengan dia. Dia ceritakan balik kejadian. Of course, kebijaksanaan Tan Sri Jin ni, dia mengolah skrip tu balik dalam bentuk sinematik. So, walaupun realiti tu ada, tetapi banyak juga fantasi untuk menyedapkan cerita. Olahan tu perlu. Kebijaksanaan Tan Sri Jin yang menjadikan gambar tu bagi saya sukses. Kalau tidak, cerita dia akan jadi tu, dia ubah suai, dia buatkan dalam bentuk emosi, ada emosi tentang perjuangan ni semua kan. Dan filem tu berjaya ditayangkan pada tahun 83 ke 82, tak salah saya 82 lah. 81. Betul, itu masih dibuat. Oh, itu masih dibuat. 83, dia tayang 83. Dia tayang 83 mendapat sambutan yang cukup hebat ketika tu. 1 juta lebih dia dapat. Zaman tu tiket berapa sangat? RM2 lebih ya. RM2 lebih ya zaman tu. 80 sen pun ada. Kalau bandar-bandar kecil RM1 lebih kan. Ditayangkan tak salah saya di 30 panggung. Zaman-zaman saya buat Sembelu, zaman pergi Kepong tu, program tak banyak. Program setiap negeri ada 1 panggung, 2 panggung, 3 panggung. Sekarang macam negeri Selangor ni berpuluh panggung. Betul. Satu Malaysia kita ada 160 panggung. Macam filem Munafik, cerita Mak Kilau ni kan. Main dekat 160 panggung. Masuk independen lah kan. Jadi ini semua satu kenangan lah. Dan itu yang buat saya buat cerita polis. Sebab saya juga mendapat pengalaman rakan-rakan polis, dan saya juga berterima kasih kepada pihak RTM yang beri peluang kepada saya. Tapi peluang hanya datang jika you tunjukkan bukti. Betul. Bukan kata kita dapat peluang ke RTM stesen TV sebab kita ada kabel. Gerahas bertahan di RTM lebih 20 tahun bukan sebab kabel. Saya ditomah macam-macam. Sampai menteri pun beritahu Datuk Yusof, bertukar menteri. Saya rasa 4-5 menteri dah. Dia kata, Yusof, orang kata you ada kabel kan? Ada kabel. Saya kata, Datuk tanyalah orang RTM. Kalau kabel rating tak ada pun habis. Kan? Dia bertahan sebab dia ada kekuatan, dia ada rating yang bagus. Dan alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada Polis Diraja Malaysia yang banyak beri input kepada saya, rakan-rakan polis saya. Dan saya sendiri pun saya pun jiwa polis, kita dah tahu soal undang-undang banyak dari segi proses pengalaman yang saya lalui. Dan terima kasih lah. Faham. Ya, betul. Jadi tu kalau kata untuk filem Wira Angkasa tu, pada zaman ketika itu memang kata apa, satu filem yang luar biasa juga sebab ada adegan-adegan di udara apa semua tu kan. Biasa tu JD Production. Saya masuk belum buat filem, saya buat drama dia. Kawan saya arwah Judi Dalan, dia offer kita dengan siapa tu, Sabri Fadil, Ali Jaafar Zara. Itu pengalaman lah, cerita macam Top Gun tu. Betul. Inspirasi daripada filem Top Gun, tapi of course lah Top Gun tu dia punya belanja puluh ratus juta. Betul. Kan, gambar kita ni bajet pun semput kan. Jadi apa yang boleh producer buat lah. Saya tahu saya sendiri pun masa tu muda lagi. Dah banyak saya buat drama TV ketika tu, saya tengah buat cerita Harimau Rimba ketika tu. Siri Harimau Rimba dapat sambutan di RTM. Rasa nampak apa saya tahu kenapa tak dapat kekangan bajet dengan itu, macam-macam kekangan lah. Saya hormatilah pembikin-pembikin yang filem dulu. Wah, Imas sekarang sekalipun kita kena akui orang Malaysia pun janganlah ekspektasi terlalu tinggi, tak macam Top Gun. Kalau kita buat cerita action tak macam Mak Saleh punya filem. Because kita ni ibarat kita pakai Proton Saga, kita nak lawan dengan Lamborghini. Lain. Memang, tapi dia punya perjalanan tu jalan sampai ke destinasi dia. Kalau kawan tu sampai mungkin dalam masa 1 minit, kita sampai 1 jam lah. Kan? Mungkin kalau kita ada kreativiti sikit, kita sampai lah mungkin dalam 10 minit. Sebab sudah terbukti dalam sejarah, Syamsul melahirkan filem Munafik, mengutip paling tinggi, masuk Singapura, Indonesia sekali 48 juta, dan disusuli pula filem Mak Kilau yang telah mengatasi kutipan filem Munafik. Betul. Dan saya rasa gambar tu akan mencapai satu kutipan yang paling tinggi dalam sejarah, bukan saja sejarah filem Melayu, dalam sejarah tanah air, mengatasi filem-filem barat. Dan insyaAllah kita akan capai. Daripada kutipan yang saya dapat tahu setakat ni, kita mengedar gambar tu, kita bantu mengedar dan sebagainya. Dan saya nampak dari segi momentum respon penonton yang pergi ke Pawagam berulang-ulang kali. Sampai saya tanya, berapa kali tengok? 3 kali je. Datuk 3 kali. Afsal, lagi sekali nak tengok tu. Kenapa? Kawan aja. Saya kata ini satu fenomena lah.
Fenomenal. Dan saya rasa bangga lah. Filem tempatan, filem anak bangsa kita, filem Melayu kita yang membuat sebuah filem tentang kisah perjuangan seorang tokoh bangsa Melayu mendapat respon cukup baik. Kerana filem ini punya mesej yang cukup kuat. Penapan nilai dia di mana orang Melayu harus bersatu, jangan asat dengki. Dia meresap ke jiwa penonton tu. Itu yang berlaku dalam politik kita pada hari ini. Kita mengharap supaya orang politik semua tonton filem Mat Kilau, bukan untuk mendah siapa. Filem itu menyedahkan semua orang, termasuk diri saya, semua orang Melayu especially. Sebab bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ya. Betul. Okey, kita sedia maklum yang Datuk memang terlibat dengan lakonan, pengarahan dan juga penerbitan. Antara dalam banyak-banyak lakonan Datuk, watak apa yang memberikan kesan yang Datuk ingat sampai hari ini? Saya pun tak tahu lah. Saya tak tahu memang terlalu banyak. Kita banyak filem-filem, tapi bagi saya pun banyak pegang Pak Dusa Poting. Ada watak-watak hero kemudian. Saya dah masuk 30 kata zaman tu, saya mula masuk badan sekeping. Keping. Badan berisi ni dah berumur sikit dah 30-an barulah sikit kan. Banyak filem-filem yang saya berlakon, ada macam cerita-cerita saya mengarah sendiri, Bayangan Maut, Pemburu Bayang, filem-filem saya mengarah sikit kan. Kalau filem-filem dulu adalah filem-filem yang macam diarahkan oleh pengarah lama dulu. Saya pun tak peringat lah. Adalah berapa, tapi saya pun nak mencorak ke pun tak tahu, because macam sama juga macam filem, ada orang kata apa filem yang Datuk paling suka. Banyak juga buat filem kan. Anak kata ni yang baik. Tapi filem yang meninggalkan nostalgia kepada saya sebagai pembikin filem ialah filem Semilu lah. Sesuatu yang saya terkejut. Satu rakyat Malaysia terkejut di zaman tu filem Melayu boleh kutip 6 juta. Mengatasi filem Rumble in the Bronx, lakonan Jackie Chan ketika tu. Kita beat berapa tu punya collection. Zaman tu 6 juta. Kalau hari ni nilai dia dalam 40 juta lebih kurang. Tiket wayang murah. Program di Malaysia semua paling tinggi 35 program satu Malaysia. Sekarang 160 panggung kita ada. Itu beza dia dengan tiket di jam murah kan. So kira nilai dia pun dia akan pergi dalam 40 ke 50 juta lebih cepat. Dan alhamdulillah lah, because saya segalanya ni melalui proses yang saya lalui melalui pengalaman dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Jadi kalau ikutkan siapalah saya hanya pelajaran macam Rosyam juga. Rosyam cakap kan, abang saya ni SPM, apa beza dengan aku Syam? Rosyam pernah cakap, saya masa dia berlakon cerita Maria Morena Lua, depan bangunan saya baru beli. Dia kata, bang, saya lagi 10 tahun saya nak jadi lebih hebat daripada abang. Saya ada pejabat sendiri dan dia dah buktikan. Bagi saya, kita ambilkan orang berjaya itu sebagai satu inspirasi untuk kita lebih baik dalam kehidupan. Betul. Okey, mind blowing. Sonok, serius sonok. Jadi tu kalau kata sekarang ni tu, bila Datuk tonton baliklah filem-filem Datuk dulu kan, Bayangan Maut. Banyak lagi filem-filem yang Datuk tonton ini maksudnya Datuk sebagai pelakon. Apa perasaan Datuk bila tengok balik ni? Saya kadang-kadang belakang pada. Sebab apa? Bagi saya macam kita tengok filem dulu kan. Zaman berubah. Dia setiap satu dekad akan berubah. Kita dah melalui proses, saya dah melalui dunia filem ni. Dia usia saya 18 tahun. 50 tahun. 5 dekad. Sebagai producer saya dah kahwin dengan Datin saja. Tahun depan 40 tahun. 4 dekad. Ya. Saya jadi producer selepas saya kahwin dengan Datin. Usia saya dalam baru 30 lagi. Dan macam-macam cabaran kita lalui lah. Bagi saya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dan saya nak cerita banyak pun tak tahu nak cakap apa lagi dah kan. Yalah. Allah Ta'ala dah bagi segala-galanya, tapi perjuangan harus diteruskan. Saya usia saya sekarang dah 68. Saya tak pernah menganggap diri saya 68. Isteri saya kata, you dah 68 Yus. Saya kata yes, saya sedar saya dah jadi orang tua 68. Saya tak pernah anggap diri saya tua. Saya masih menganggap diri saya masih relevan, masih sihat. Selagi saya sihat, selagi saya bernyawa, selagi Allah SWT beri kita inspiration, idea, saya akan teruskan perjuangan. Dan saya rasa bersyukur juga sebenarnya. Saya tak pernah menyangka anak saya akan menjadi pengarah filem, Syamsul Syafiq. Kalau ayah dia doktor, anak juga belum tahu dia doktor. Betul. Dan alhamdulillah. Mereka tak bukti menyambung legasi saya. Satu benda yang tak pernah bermimpi. Kata isteri saya, Yus, you berjaya sebagai pengarah dan producer filem. Anak-anak belum tahu Yus. Tapi Syamsul nak mengarah filem Yus. Dia bagi dia peluang. Saya bagi dia peluang.
melalui proses yang saya ajar dengan dia peringkat awal, beritahu cara buat skrip macam ni, elemen komersial apa, elemen filem apa, paksi filem apa paksi cerita. Paksi ni ibarat macam pokok ni paksi dia. Itu ranting tu dia subplot. Akhirnya dia terima, dia belajar. Selepas tu saya lepaskan dia. Alhamdulillah, selepas dia menjadi satu pengarah yang membawa satu evolusi dalam dunia filem. Lebih baik daripada bapak dia, saya tak nafikan, kerana dia dalam zaman digital dia, kan? Jadi alhamdulillah, ini semua dengan izin Tuhan. Betul. Datuk, nak tanya Datuk, pandangan Datuk berkenaan dengan filem-filem yang bertemakan patriotik. Adakah ia patut diteruskan dengan kadar fakta semata-mata ataupun dicampurkan dengan komersial dan sebagainya? Okey, bagi saya, you boleh buat gambar-gambar apa gambar saya nak buat, cerita masyarakat ke, cerita purba ke, ya, cerita patriotik ke, ya, atau gambar orang kata gambar komersial. You mesti buat gambar komersial. Dia tidak ada istilah gambar komersial atau gambar apa. Kata ada orang masa seperti zaman Syamsul buat cerita Kial gangster meletup, jumpa kawan-kawan, dia kata, Datuk Sok, sekarang orang suka gangster macam cerita, ya. Semua buat gangster. Tapi yang menjadi tak banyak, dalam beberapa filem je. Betul. Itu bukan ukuran. Ada orang kata sekarang jangan buat filem-filem cinta, gangster tengah laku. Datang siapa pengarah tu yang buat cerita Ombak Rindu, siapa? Ombak Rindu. Nama dia? Allahu Akbar. Siapa nama dia? Siapa? Osman Ali. Osman Ali. Osman Ali. Saya tengok gambar tu. Saya tengok gambar tu sebelum ditayangkan di panggung. Kata gambar ni betul. Sebab meresap dalam jiwa saya. Penonton akan suka. Lagu dia dengan scene by scene dia, pelakon-pelakon dia mengentap jiwa saya. Saya kata gambar ni ada jiwa. Jadi jangan kata gangster, lepas tu berdegit buat cerita gangster, habis ke laut semua. Dia bukan itu. Macam cerita patriotik sekarang. Okey, cerita Mat Kilau. Saya harap janganlah kita melatah semua. Aku nak buat cerita, dia bukan soal nak buat. Konten dia dan you punya kemampuan buat, creativity you, skrip, pelakon, sinematografi, semua aspek. So jangan kita terjun botol, orang tu buat, kita buat. Orang tu buka restoran laku. Ada berlaku, saya juga seorang peniaga restoran. Saya buka restoran tapi suffer saya orang tak tahu. Saya buka restoran dengan pelanggan tak ada apa-apa. Saya sabar. Arwah Pak Mentu saya kata, Usop, bapak bagi modal kau buka restoran ni, pasal kau tak cukup duit, aku bagi kau, tapi kau sabar. Bukan kejayaan datang dalam sekelip mata. Sabar restoran dalam setahun, orang tak kenal kedai kau ni. Alhamdulillah, daripada 1 tahun yang merosot, yang tak bagus, dia pick up. Macam saya buat filem lah. Daripada kutipan sejuta, dia naik kan. Sekarang restoran saya dah bertahan dekat 38 tahun, dekat 40 tahun. InsyaAllah. Restoran Melayu paling lama. Sebab proses tu, daripada keringat dan air mata sebenarnya. Seksa kita bangun pagi, pergi ke pasar borong dan sebagainya. Pagi-pagi 4 pagi, mana nak hantar bini kita pergi kerja, mana kita nak pergi pasar borong. Dah rasa, isteri saya lah. Itu saya kata, ini perjuangan daripada keringat air mata. Bukan hari ni orang tu berjaya, kita pun nak berjaya. Kau buka restoran tu, aku nak buka. Ada kawan-kawan buka restoran. Dia keluar DPF saya. Habis sok duit aku licin tu. Kau ingat senang, penat macam nak mampu esok buka restoran esok. Penat, pergi pasar aku tu, letih tak? Begitulah aku letih. Sebab aku ni adik-beradik aku tolong. Adik-beradik saya ramai. Diorang tolong, bantu. Itu bukan senang. Kita nampak orang berjaya, jangan kita cemburu. Mereka melalui keperitan. Dah berjaya pun, bukan kata kita senang lenang. Ada orang kata, wah, Syuk Aslam tu relax. Dia tidur atas duit dia. Anak buat kerja. Dia tak tahu. Tidak. Kita juga melalui proses yang sukar untuk mengekalkan kejayaan. Bukan senang. Betul. Dengan pandemik 2 tahun, semua syarikat collapse. Syarikat skop Russian pun hampir collapse. Tapi kita bertahan kerana nasib sebelum tu, cerita Munafik mendapat sambutan hebat. Duit-duit reserve tu adalah sikit. Kita survive. Saya tak buang satu staff pun. 40 orang kaki tangan saya masuk kontrak dan juga yang staff betul, saya tak buang seorang pun. Saya tak sampai hati kan mandangkan diorang ada family. Kita keluar duit berjuta, kita habis bayar gaji pekerja. Saya fikir saya kena bertahan diorang. Tak sampai hati. Tapi kalau tahun ketiga masih lagi pandemik, saya angkat bendera putih lah. Tapi dengan izin Allah SWT, tahun 2 tahun kita suffer, tahun yang ni yang kita takut, tiba-tiba menjulang filem-filem tempatan kan, filem-filem luar kan.
Alhamdulillah, semua dengan izin Tuhan. Semuanya ujian, Masya-Allah. sama ada baik atau buruk, apa saja yang datang pada kita adalah ujian Allah. You berjaya juga ujian, you jatuh juga ujian. Betul. Itu kita kena ingat. Betul. Ya? Betul, betul. Datuk, mungkin Datuk boleh bagi tips sikit lah antara kunci macam mana nak, yalah macam restoran Datuk pun hampir 38 tahun, scope production, selain daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa antara kunci-kunci kejayaan tu? Dia antara juga kunci-kunci kejayaan ni, kita pertama, yalah saya pun tak kata sempurna, tak ada manusia sempurna, saya juga banyak kekurangan kan dalam kehidupan. Kita kunci kejayaan kehidupan kita, pertama kita kena ikhlas dalam kehidupan kita. Kalau you berniaga, you kena ikhlas. You tak boleh kong kali kong, nak shortcut, nak jadi kaya cepat, apa bidang sekalipun. Lepas tu you mesti ada tanggungjawab you kepada orang-orang sekeliling you. Because dunia ni bukan milik you. You berjaya bukan milik you seorang, milik berkongsi pada keliling orang. Sebab tu setiap filem-filem yang kita lahirkan, kalau sukses kita bagi bonus. Masing-masing merasa. Dan kita mesti ingat, kejayaan hari ini tidak menjanjikan kejayaan esok. Supaya kita beringat, kalau hari ini kita kaya, kita sukses, kita ingat besok juga akan kaya, akan dapat duit, akan untung. Kita tak tahu, itu Allah yang tahu. Buat persiapan. Siapa tahu datang pandemik? Betul. Kalau you tak ada persiapan, you collapse. Saya nasib baik oleh kerana masa pandemik itu, saya ada buat persiapan. Kalau saya tak persiapan, sebenarnya saya dah buang pekerja saya. Nasib baik sebab di kala saya masih lagi boleh bernyawa kata orang, masih boleh sustain, adakah patut saya buang pekerja saya? Saya bertahan. Alhamdulillah Tuhan bagi jalan. Dan kita kena jujur pada keluarga kita. Saya dah melalui proses perkahwinan hampir 40 tahun dengan Datin. Bukan tak bergaduh, berpegang. Bila kita ni sibuk kerja kan, kadang nak makan rangin luar negara pun tak ada. Tapi kalau kita bergaduh apa sekalipun, kita kena fikir sayangilah isteri kita. Dia adalah orang paling rapat dengan kita, yang melahirkan anak-anak kita. Dengan doa dia. Kadang kita pun dalam bekerja di luar tu, kita sampai tertinggal solat. Saya tak nafikan, saya pun kadang masa di luar, masa zaman muda saya banyak tinggal solat. Dah tua-tua ni kita cubalah mengisi, kalau boleh nak penuhkan solat, ambil solat sunat, nak cover balik kan. Jadi kita kena hargailah semua orang, especially keluarga kita, anak-anak kita. Itu adalah tanggungjawab kita. Ini bukan untuk saya seorang, ni untuk semua orang lah. Semua rakyat Malaysia. Saya pun juga bukan sempurna, banyak kekurangan dalam diri saya. Dan kita kena amanah, kena ada semangat juang yang kuat untuk kita berjaya. Tidak ada jalan pintas untuk berjaya. Itu pesanan saya. Baik, terbaik. Datuk, okey. Sedikit persoalan daripada kami as a team. Dalam dunia lakonan yang Datuk dah ceburi, dan pengarahan dan juga penerbitan, 3 nama iaitu pelakon yang hebat sepanjang zaman, yang Datuk memang minat dia lah. Of course, Piramli tak nafikan lah. Piramli Semanan Agung kita, Tan Sri Jim Syamsuddin. Kalau wanita dia Sarimah adalah bukan sebab dia cantik je. Saya minat dia pasal saya sekolah dulu dia. Dan saya juga pernah berlakon dengan dia dalam filem Detik Dua Malam kan. Pernah berlakon dengan Sarimah, dengan Jim Syamsuddin, dengan Sadiah. Lepas tu, yalah, benda-benda ni bagi saya satu memori indah di saya. Saya tahu dan kita tak dapat kesempurnaan segala-galanya dalam hidup ni kan. Orang kata, apa Datuk Usop yang hendak lagi Datuk Usop? Apa dream yang tak sampai? Saya kata kalau saya mengatakan apa yang saya tak sampai, saya nak sampai, saya jadi manusia kufur nikmat. Because yang saya dah capai ni yang tak pernah saya mimpikan. Jadi kita kena syukuri apa yang Tuhan bagi pada kita. Ya. Okey, Datuk, terima kasih banyak sebab maaf saya. Terima kasih banyak Datuk sebab telah mewarnai industri filem tanah air kita selama ni dan memberi impak kepada kami semua sebenarnya secara langsung ataupun tak langsung melalui filem-filem Datuk juga. Terima kasih banyak dan terima kasih juga sebab sudi hadir di studio Siar hari ini. Ya, terima kasihlah kerana jemput saya. Saya ni orang lama. Orang lama kan. Bukan kita mengharapkan penghargaan apa-apa kan. Saya dalam karier saya sebagai pembikin filem, sebagai pelakon filem, saya pernah menang pelakon pembantu terbaik filem Mekanik. Osman Afsyam, saya kenal jasa dia. Ya, itulah. Tapi walaupun saya pernah
menang pelakon batu terbaik dalam mekanik, saya syukur kerana saya tak dapat award. Lepas tu award lain adalah filem box office itu, drama bersiri terbaik dalam anugerah skrin Gerahas kan. Ada. Banyak juga saya punya rak tu kata banyaklah macam-macam award saya dapat kan. Anugerah usahawan berjaya. Syamsul lagi lah kan. Lagi bersusun dah tempat nak tahu kan. Penuh. Dan saya terima kasih pada semua rakyat Malaysia. Terima kasih terutama sekali pada Allah SWT lah yang memberikan segala kerjaan, segala yang baik datang daripada Allah SWT, segala kekurangan itu datang daripada diri saya. Betul. Okey Datuk, satu lagi. Berkenaan dengan SIA, apa yang kami buat iaitu mengumpulkan balik filem-filem tempatan dalam satu platform. Apa pandangan Datuk? Pandangan ni bagi saya satu usaha yang baik. Sebab kadang-kadang apabila pelakon-pelakon bintang-bintang tu berlakon, lepas tu dia habis itu juga orang lupa. Betul. Dan tidak dikenang. Tapi dengan adanya SIA ni, you flashback balik. You recall balik orang lama kan, supaya peminat-peminat dia boleh tahu. Because ada golongan setengah tu, golongan muda sekarang, dia tanya, kenal Uji Racik? Siapa Uji Racik? Ada kawan bapa tu, ada anak sis lagi pun ada. Sebab dia orang ni dengan IT, dia orang dunia depan, dunia belakang dia tak pandang. Betul. Ada yang ada kawan-kawan saya, ni siapa dia ni pak? Tak kenal. Mak dia kenal because dia dah lahir zaman milenium pada hari ni. Zaman digital. Kita zaman shoot kamera, film, roll, Ini sekarang segala-galanya berubah. Jadi dengan adanya SIA ni bagi saya, dia dapat memberikan satu pendedahan yang luas kepada audience dengan lebih luas lagi supaya dia mengenali bintang-bintang lama, filem-filem lama, supaya kita ni tak dilupakan. Betul. Dan sejarah-sejarah orang lama tak dilupakan. Betul. Kan? Terima kasih banyak Datuk.